Okey, hari ini kita akan menganalisis senarai pemain 25 orang pemain skuad kebangsaan yang telah dipilih oleh Tan Cheng Ho untuk kelayakan Piala Dunia dan Piala Asia bagi tahun ini. Senarai pemain 25 orang pemain yang terpilih kebanyakannya adalah hampir 70% daripada pasukan JDT. Jadi kita akan mengulas dan menganalisa senarai pemain ini, kekuatan dan juga kelemahan mereka. Mari kita saksikan. Bagi posisi penjaga gol, Tan Cheng Ho memilih 3 orang pemain, iaitu Farizal Marlias dari JDT, Khairul Azhan dari Selangor dan juga Samuel Somerville. Ketiga pemain ini merupakan pemain penjaga gol terbaik negara setakat ini. Bagi Farizal Marlias, kita tidak nafikan mengenai kehebatan beliau, terutama dalam pasukan JDT yang hanya dibolosi 6 gol sepanjang perlawanan Liga Super setakat ini. Jadi, Khairul Azhan pula aksi tidak begitu konsisten bersama Selangor, meletakkan beliau sebagai pilihan kedua, memandangkan prestasi beliau semasa kelayakan Piala Dunia sebelum ini pada 2019 menunjukkan satu peningkatan yang memberangsangkan. Tetapi beliau dicabar pula oleh penjaga gol dari Pulau Pinang, iaitu Samuel Somerville, yang menunjukkan prestasi yang amat memberangsangkan setakat ini. Ketangkasan penjaga gol Samuel Somerville menunjukkan bahawa beliau layak terpilih mewakili skuad negara. Saya merasakan Samuel Somerville ini adalah penjaga gol yang terbaik setakat ini berbanding Farizal Marlias. Kenapa? Kerana ketangkasan beliau ketika bersama Pulau Pinang ketika aksi menentang JDT menunjukkan beliau seorang penjaga gol yang berkebolehan dan mempunyai masa depan yang cerah mewakili skuad negara pada masa akan datang. Bagi posisi pertahanan pula, Tan Cheng Ho memilih 9 orang pemain yang kebanyakannya daripada JDT. Kita lihat bagi posisi bek kanan, 2 pemain iaitu Matthew Davis dan juga Rizal Ghazali. Matthew Davis seorang pemain flanker yang banyak menyerang di sebelah kanan dan melakukan overlapping maut yang membolehkan kebanyakan jaringan Malaysia melalui overlapping kepada beliau. Manakala Rizal Ghazali seorang pemain yang lebih kepada fizikal, layak berada di skuad negara di sebelah kanan dan beliau boleh dikatakan adalah calon terbaik untuk menentang pasukan daripada Asia Tengah, iaitu contoh seperti UAE. Jadi Rizal berperanan amat penting sebelah kanan bagi menyekat asakan serangan di sebelah kiri UAE. Bagi sebelah kiri pula, Tan Cheng Ho meletakkan 2 orang pemain, iaitu Corbin Ong dan juga Shahmi Safari. Corbin Ong kita tak nafikan beliau adalah pemain bek kiri terbaik negara setakat ini kerana keadaan fizikal beliau yang begitu tegap dan pantas menyerang di sebelah kiri memungkinkan beliau adalah pemain bek kiri terbaik negara. Manakala kejutan pula Tan Cheng Ho meletakkan pemain bek kanan Selangor iaitu Shahmi Safari sebagai bek kiri negara, menunjukkan Shahmi Safari mempunyai pemain versatile yang boleh bermain di sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Memandangkan skuad negara kurangan pemain bek kiri terbaik selain pada Corbin Ong, Shahmi Safari mampu menggalas tugas ini dengan sempurna jika diberi peluang. Bagi bek tengah pula, sebanyak 5 pemain telah dipilih oleh Tan Cheng Ho, iaitu Aidil Zafwan, Adam Nur Azlin, Junior Estal, Dominic Tan dan Irfan Zakaria. Aidil Zafwan kita tak boleh nafikan beliau adalah pemain berpengalaman di sebelah di bahagian pertahanan tengah. Jadi siapakah gandingan terbaik beliau setakat ini? Mari kita saksikan. Kita lihat pada Adam Nur Azlin, gandingan beliau di JDT adalah pemain yang berpotensi untuk menjadi pelapis selepas Aidil bersara. Adam Nur Azlin mampu menggalas tugas yang baik, terutamanya ketika bermain di JDT
menggantikan Mauricio, menunjukkan beliau mampu menggalas tugas yang berat ini. Tapi apa yang mengejutkan, Junior Estal telah dipilih oleh Tan Cheng Ho untuk mewakili negara pada kelayakan kali ini. Kenapa Junior Estal dan bukan pemain lain? Junior Estal bermain di Liga Thailand, yang mana kita sedia maklum Liga Thailand ni adalah liga yang begitu kompetitif di Asia Tenggara. Jadi pengalaman yang dibawa oleh Junior Estal ni mampu memberi pengalaman kepada pemain-pemain baru. Junior Estal, pemain yang sebelum ini begitu kental ketika aksi di bawah bimbingan Ong Kim Sui sebelum ini, sekarang mampu menunjukkan beliau adalah pilihan terbaik Tan Cheng Ho. Manakala bagi Dominic Tan, seorang lagi pemain yang bermain di Thailand, pemain masa depan yang terbaik negara ada setakat ini. Beliau menggalas tugas yang begitu cemerlang ketika aksi di bawah 23 tahun negara di bawah Ong Kim Sui. Dan Irfan Zakaria pula, pemain dari Kuala Lumpur, yang menunjukkan prestasi yang membanggakan, terutama sekali ketika aksi menentang JDT sebelum ini. Beliau menunjukkan komitmen yang padu ketika menangkis serangan-serangan berbahaya JDT. Jadi beliau layak mewakili negara pada kejuaraan kali ini. Di bahagian tengah pula, kita mempunyai ramai pilihan pemain-pemain terbaik negara, iaitu Safawi Rashid, Brandon Jan, Azam Aziz, Liridon Krasniki, Sumare, Syamil Putih, Nazmi Faiz dan pemain wonderkid terbaru Arif Aiman daripada JDT. Kita sedia maklum, bagi pemain tengah bertahan, Azam Aziz adalah calon terbaik pada perlawanan pada kelayakan kali ini, kerana beliau adalah seorang pemain yang berpengalaman, terutamanya ketika aksi sebelum ini pada tahun 2019, ketika beliau bermain menentang pasukan daripada Thailand dan juga Indonesia, menunjukkan aksi yang begitu konsisten. Dibantu pula oleh Brandon Kan, memang gandingan yang begitu baik setakat yang Malaysia ini. Setakat ini mereka berdua menunjukkan aksi yang konsisten ketika mewakili negara pada kelayakan sebelum ini. Jadi kehadiran pemain naturalisasi kedua negara, iaitu Liridon Krasniki, menunjukkan prestasi yang baik ketika bermain di Liga Australia. Kita sedia maklum, Liga Australia adalah liga yang paling kompetitif di Asia, dan ini memberi peluang pada Liridon untuk membuktikan beliau layak mewakili negara. Peluang yang diberi oleh Tan Cheng Ho ini merupakan peluang yang terbaik untuk Liridon membuktikan beliau adalah seorang pemain naturalisasi terbaik negara setakat ini. Dibantu pula oleh seorang lagi pemain tengah bertahan juga, Syamil Putih Abah daripada JDT. Beliau adalah pemain muda yang berpotensi menjadi tulang belakang pada skuad negara, di mana pemain ini adalah pemain yang versatile, boleh bermain di bahagian pertahanan tengah, dan juga boleh bermain di bahagian menyerang, membantu penyerang negara. Selain itu, wonderkid Arif Aiman adalah wonderkid pada JDT. Beliau menunjukkan aksi yang begitu membanggakan ketika Liga Super, di mana banyak gerakan-gerakan berbahaya pada Aiman menjadikan JDT menjadikan banyak gol untuk perang ini. Arif Aiman mampu menjadi pemain sayap paling berbahaya Malaysia jika diberi peluang menunjukkan potensi beliau ketika di JDT. Banyak gol-gol JDT berhasil pada gerakan-gerakan lincah beliau, dan ini memberi tambah nilai pada pasukan negara, terutamanya di bahagian sayap, kerana Safawi kurang bermain di JDT sebelum ini kerana kecederaan. Jadi Arif Aiman patut diberi peluang untuk perlawanan Piala Asia ini dan kelayakan Piala Dunia ini.
ini adalah satu peluang yang begitu baik. Nazmi Faiz adalah pemain muda yang berbakat satu ketika dulu, tapi disebabkan kecederaan dan peluang bermain di JDT begitu terhad, memaksa Jurulatih Tan Cheng Ho mengetepikan beliau. Tetapi sejak akhir-akhir ini, beliau banyak diturunkan oleh JDT, terutama sekali dalam Liga Super, dan menunjukkan satu prestasi yang memberasankan. Dan ini peluang yang terbaik untuk Nazmi membuktikan beliau adalah seorang pemain yang berkebolehan bermain di mana-mana posisi jika diarahkan oleh jurulatih. Jadi ini mempunyai banyak pilihan sebenarnya Tan Cheng Ho dalam mensesuaikan strategi dan taktikal yang ingin diterapkan dalam skuad negara. Bagi posisi penyerang pula, kita mempunyai 4 orang pemain penyerang yang mempunyai kekuatannya tersendiri. Yang pertama, pemain naturalisasi ketiga negara, Brahima De Paula, seorang pemain yang boleh dikatakan pure striker. Tetapi asal beliau di Perak tidak begitu memberangsangkan, dan keputusan beliau berhijrah ke JDT memberi peluang untuk beliau memperbaiki lagi stamina dan juga skillnya untuk membantu skuad negara yang kita sedia maklum menghadapi ketumpulan setakat ini. Dan kemunculan semula Nur Syahrul Idlan menjadi pilihan Tan Cheng Ho dalam pilihan pemain kali ini. Kenapa Mak Yeo tersenarai sedangkan beliau boleh dikatakan telah melewati usia sebagai pemain negara? Dan keputusan Tan Cheng Ho menurunkan Mak Yeo adalah untuk memberi pengalaman yang diperolehi oleh Mak Yeo ketika di Thailand untuk membantu pemain-pemain muda negara dalam aksi kelayakan Piala Dunia dan Piala Asia ini. Terutama sekali kehadiran penyerang sensasi negara Lukman Hakim yang bermain di Belgium adalah satu peluang terbaik untuk Lukman membuktikan beliau adalah seorang penyerang terbaik negara dan mampu memberi sesuatu kepada negara. Dan juga pemilihan Syafiq Ahmad boleh juga dipertikaikan kerana beliau jarang diturunkan oleh JDT. Tetapi Tan Cheng Ho mempunyai alasannya tersendiri, terutama sekali taktikal yang diterapkan dalam skuad negara. Syafiq Ahmad mampu memberi sesuatu kejutan, terutamanya sebagai pemain gantian. Ya, kita lihat kebanyakan aksi-aksi Syafiq Ahmad pada kelayakan yang lepas membuat kejutan yang begitu besar, terutama mengenai skill tandukannya dan mengenai sepakan yang padu. Sebagai pemain gantian, dia adalah layak untuk berada dalam skuad negara. Okey, baik. Bagi pemilihan kesebelasan terbaik yang saya akan pilih berdasarkan kekuatan dan juga aspek taktikal yang diterapkan oleh Tan Cheng Ho, yang mana kita sedia maklum Tan Cheng Ho menerapkan sistem 4-3-3, di mana posisi ini begitu serasi dengan skuad negara. Baik, bagi penjaga gol, saya memilih Samuel Somerville sebagai penjaga gol utama negara. Kerana apa? Kerana beliau adalah seorang pemain penjaga gol yang tangkas dan begitu mempunyai karisma yang tersendiri sebagai seorang penjaga gol terbaik. Di posisi bek kanan, saya memilih Matthew Davis, dan di sebelah kiri adalah Corbin Ong. Dua pemain JDT ini layak untuk berada di posisi bek kiri dan bek kanan. Bagi bek tengah pula, Aidil Zafan tak boleh dinafikan, beliau adalah kapten terbaik negara setakat ini, dan bergandingan dengan beliau adalah Dominic Tan, pemain daripada bermain di Liga Thailand. Dominic Tan pemain yang boleh dikatakan mampu menggalas tugas Syarul Saad sebagai pemain pertahanan tengah. Di bahagian tengah pula, tengah bertahan, Azam Aziz adalah pilihan terbaik di samping
seorang lagi pemain dari pasukan Selangor, Brandon Gunn, adalah gandingan yang terbaik negara di bahagian tengah. Di sebelah seorang lagi pemain tengah adalah Liridon Krasniqi, kerana beliau mempunyai pengalaman yang baik di Liga Australia dan beliau mampu menjalankan sebagai playmaker negara. Manakala bagi bahagian penyerang pula, dan sistem 4-3-3 di sayap kanan, saya memilih Safawi Rashid sebagai sayap kanan dan juga Sumareh di sebelah kiri. Manakala bagi penyerang pula, Zulhilman De Paula adalah calon terbaik negara untuk mengetuai serangan skuad negara, kerana fizikal beliau dan juga pengalaman beliau sebelum ini mampu memberi sesuatu kepada skuad negara. Baik, itu saja analisa bagi skuad 25 orang pemain skuad negara setakat ini. Diharap pemain ini mampu memberi contoh yang terbaik dan memberi kemenangan kepada skuad negara. Jadi, apa pilihan pemain anda? Sila kongsikan di bawah komen ini. Sekian, Assalamualaikum.